Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Padan muka kata netizen apabila ramai yang cuba mengutuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX. Tetapi rupa-rupanya ini yang berlaku kepada pembangkang Perikatan Nasional sendiri. Kutuk Perdana Menteri ke-10 bukan main. Tapi janji mereka tak dikotakan. Taman Putra Rahman pula terbengkalai. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad menyelar pentadbiran negeri Terengganu pimpinan PAS yang hanya menghamburkan janji manis untuk menang pilihan raya dan memaki hamun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang mereka tak kata dekat Perdana Menteri ke-10? Segala maki hamun keluar, tetapi mereka tutup mata bila mereka sendiri gagal menunaikan janji. Sama naik Kedah dan Terengganu, sembang je pandai, katanya merujuk kepada projek perumahan di Dendong, Besut yang terbengkalai meskipun Majlis Pecah Tanah berlangsung pada bulan Julai tahun 2020. Majlis Pecah Tanah projek pembangunan perumahan mampu milik dan bercampur yang dikenali sebagai Taman Putra Rahman di kawasan Dendong, Mukim Tembila daerah Besut telah dirasmikan oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar pada tahun 2020 bulan Julai. Ia sepatutnya siap pada tahun 2023 tetapi malangnya projek tersebut terbengkalai. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah yang dipanggil cuba nak salahkan orang tetapi sendiri kena. Pembangkang sekarang ini kadang-kadang cuba memperbodohkan penyokong sendiri walaun. Mereka cuba mempengaruhi walaun dengan kata Anwar Ibrahim ini main janji saja. Kononnya menabur janji dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya, di sebalik mereka mengutuk Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, mereka juga mengutuk diri sendiri. Apabila ada janji mereka yang tak dikotakan juga. Jadi janganlah mengata kononnya Perdana Menteri ke-10 adalah pembohong dan penipu, sedangkan sendiri kena muka sendiri. Walhal Taman Putra Rahman juga terbengkalai. Bayangkan saja, projek ini sepatutnya disiapkan pada tahun 2023, tetapi malangnya projek tersebut terbengkalai. Tahun ini sudah masuk tahun 2025. Sudah setahun projek ini masih tak siap lagi. Siapa yang salah dan siapa yang harus dipersalahkan? Yang dirisaui oleh penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah kalau nanti pihak pembangkang Kerajaan Negeri Terengganu akan tuding jari pula kepada Anwar Ibrahim dan paling teruk sekali apabila mereka menuding pula kepada DAP. Itulah kan. Kadang-kadang kita pun hairan jugalah. Perikatan Nasional ni ada-ada saja. Asal salah saja dicarilah kaitan dengan DAP. Dicarilah kaitan dengan DAP. Padahal itu kelemahan sendiri. Itu kepincangan sendiri yang tak dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pula penemuan paling luar biasa. Perdana Menteri tapau nama 4 geng PN isu akta PSB. Wah, ini paling menarik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dan memberi jaminan bahawa pemilik asal hartanah tidak akan diusir daripada pemilikan tanah atau premis daripada secara paksaan susulan akta pembaharuan semula bandar PSB. Malah katanya kerajaan akan memastikan setiap pemilik asal hartanah memahami hak serta perlindungan yang akan diberikan. Menurut akta, PSB, menurut beliau, telah diusulkan sejak 2013 sebelum proses pengumpulan data dimulakan pada tahun 2015.
maka tidak timbul soal gopoh untuk melaksanakan akta berkenan. Tidak timbul sama sekali bahwa pemilik asal hartanah akan diusir daripada pemilikan tanah secara paksaan. Malah status tanah yang asal kekal sama tidak akan berubah. Soal gopoh itu saya tak faham kenapa dibangkitkan. Untuk maklumat semua, pada tahun 2020, bekas Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa menerajui program pembaharuan ini, terutama rumah pangsa berusia lebih 40 tahun. Pada tahun 2021 pula, Menteri Perumahan Datuk Zuraida Kamarudin memulakan penggubalan RUU PSB. 22 Mac tahun 2022, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rezal Merican, meneruskan dan menegaskan prinsip sama. Anwar juga menambah bahawa YB Arau Datuk Seri Sahidan Kasim pada September tahun 2022 malah memaklumkan di BKL telah mengenal pasti 30 kawasan untuk pembaharuan baru. Semula katanya di Dewan Rakyat hari ini. Pada masa sama Anwar berkata tidak timbul langsung isu kerajaan ingin mengganggu tanah rizab Melayu. Sebaliknya inilah cara tolong orang Melayu. Saya tak sanggup lihat kawasan-kawasan daif. Tak timbul soal tanah rizab Melayu. Kalau betul nak tolong orang Melayu, ini caranya. Maknanya kita guna seluruh dana untuk bangunkan penempatan mereka, kata Anwar lagi. Mesti lakukan sesuatu segera. Tak boleh kita biar orang miskin Melayu, India dan Cina dalam keadaan begitu, kata Anwar. Tapi kerajaan jamin hak dia kekal. Jamin rumah dia lebih baik. Kalau sekarang 1 bilik, sekurang-kurangnya selepas ini 3 bilik. Itu syarat dia, kata Anwar lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ramai orang yang cuba memalukan, cuba nak mengkritik kerajaan berkaitan dengan RUU ini, yaitu RUU PSB ataupun Akta PSB, terutamanya pembangkang. Mereka tak habis-habis nak menunggang, apa saja kalau boleh mereka tunggang. Tetapi mereka lupa bahawa Akta PSB ini sebenarnya bukanlah akta yang gopoh dilakukan. Bahkan, ianya dicadangkan dan dilaksanakan, diperkenalkan oleh mereka sendiri. Itulah, cuba nak meludah muka orang, sendiri punya muka kena ludah. Itulah, cuba nak menyalahkan orang, rupa-rupanya sendirilah yang buat salah. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah dia. Anwar Ibrahim sempat tapau nama 4 geng PN, Perikatan Nasional Isu Akta PSB. Kita jumpa lagi. Bye-bye.